Okey, Assalamualaikum. Salam kita berjumpa lagi untuk kali kedua dalam musim PKP. Okey, kali kedua dalam musim PKP. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan apa itu sejarah. Okey, walaupun cikgu dah terangkan banyak kali, ada juga lagi yang salah. Okey, sejarah bermaksud peristiwa yang benar-benar terjadi, yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Itu adalah sejarah. Okay? Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Kalau benda tu tak berlaku, dia reka cerita saja, itu bukan sejarah. Kemudian kita dah belajar berkenaan dengan sumber sejarah. Ada dua sumber sejarah, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dan sumber sekunder. Ingat lagi apa itu primer atau sumber pertama. Ingat lagi sekunder ataupun sumber kedua. Okay. Fosil, dokumen, benda tu. Tak ingat dah, lupa dah. Kemudian kaedah pencarian, kaedah penyelidikan sejarah. Kita dah tengok arkeologi, cari gali maritim. Kalau lupa, rujuk balik video yang sebelum ni. Masih ada lagi video tu dalam YouTube. Tengok balik lah. Nak tengok banyak kali suka hati lah. Boleh, tak ada masalah. YouTube tak marah pun, tak kena bayar pun. Cuma kena ada data je lah. Kan? Tengok je lah, rujuk balik. Ya, cikgu sentiasa ada dekat dalam YouTube tu. Okay, jadi apa yang hari ni kita nak belajar? Kita nak belajar berkenaan dua perkara. Sekejap ya, cikgu buka. Masing-masing dah ada buku teks kan. Ya, masing-masing dah ada buku teks. Kalau ada buku teks, boleh buka buku teks. Ya, ni. Muka surat. Alamak, lupa nak share. Tunggu sekejap. Share dulu. Okay. Yang mana dah ada buku teks, boleh tengok buku teks. Muka surat 10. Okay. Muka surat 10. Jadi hari ni kita nak tengok tajuk berkenaan dengan ruang dan masa. Okay. Jangan lupa buka buku tulis siap-siap. Buka buku tulis siap-siap. Standby pensel. Sekejap lagi kita akan menulis. Okey, ruang dan masa. Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Urutan masa dikenali sebagai kronologi. Okey, konsep masa ini dapat dibahagikan kepada dekad, abad dan alaf. Konsep masa juga boleh dilihat mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Apa itu zaman sebelum Masihi dan apa itu zaman Masihi? Untuk lebih memudahkan awak faham, kita tengok yang ini. Okey. Kita tengok yang ini. Okey. Apa itu kronologi? Kronologi bermaksud sesuatu yang disusun berurutan mengikut masa kejadian ataupun urutan masa sesuatu kejadian. Ikut urutan lah. Contoh kalau sekarang tahun 2021. Urutan masa dia 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 dan seterusnya. Maknanya dia berurutan mengikut masa kejadian, urutan masa. Itu maksud kronologi. Maksud dekad pula, jangka masanya 10 tahun. Okay? 1 dekad 10 tahun. 2 dekad 20 tahun. 3 dekad 30 tahun. 4 dekad 40 tahun. Maknanya 1 dekad ni bersamaan 10 tahun. Kemudian abad. Ini kita sering dengar. Abad ke-21. Susun meja ikut abad 21. Apa maksud abad? Abad ni bermaksud 1 abad masanya adalah 100 tahun.
Satu abad 100 tahun. 2 abad 200 tahun. 3 abad 300 tahun. Dah jadi kalau abad ke-21 berapa ratus tahun? Pernah dengar kan? Abad 21, abad 21, abad 21. Berapa ratus tahun abad 21? Kalau satu abad 100 tahun, 10 abad 1000 tahun. Betul? Betul tak? Satu abad 100 tahun. 2 abad 200 tahun. 3 abad 300 tahun. 10 abad 1000 tahun. Kalau abad 21, 2100 tahun. Alaf. Bukan Olaf. Olaf tu cerita Frozen. Yang salji tu kan. Itu Olaf. Ini alaf. Jangan tertukar. Satu alaf bersamaan 1000 tahun. Ada orang hidup satu alaf? Tak ada. Kecuali zaman Nabi-Nabi dahulu, ada Nabi yang hidup lebih daripada 1000 tahun. Kalau manusia, tak adalah. Apa nama? Alaf. Setakat abad tu boleh tahan lagi. Abad masih ada. Tapi tak ramai lah. Adalah 3-4 orang yang hidup sehingga 1 abad, 100 tahun. Okay. Alaf 1000 tahun. Masihi ni tahun Masihi. Kalau awak baca buku-buku dia ada tulis sebelum Masihi ataupun Masihi. Masihi ni bermaksud selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kenal tak Nabi Isa? Ingat tak Nabi Isa? Kalau tak ingat Nabi Isa, tak kenal Nabi Isa, tanya ustaz ataupun ustazah. Kukuk lupa. Sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tu konsep dia. Masihi selepas kelahiran Nabi Isa. Sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa. Manakala maksud perkataan zaman, bukan ayah cikgu. Nama ayah cikgu pun zaman juga. Tapi bukan nak cerita benda yang dalam ni. Zaman bermaksud jangka masa tertentu. Jangka masa tertentu. Ini kita belajar berkenaan dengan ruang dan masa. Jadi yang ni kena salin. Ini nota. Kena ingat. Okey. Buka buku tulis. Tulis tarikh hari ni. Hari apa hari ni? Hari Rabu. Tarikh 3 Februari 2021. Tajuk dia konsep ruang dan masa. Tajuk konsep ruang dan masa. Kemudian awak buat jadual sama macam yang ada kat dalam yang cikgu tunjuk ni. Buat jadual konsep masa. Kemudian tulis kronologi dekat abad alaf Masihi sebelum Masihi dan juga zaman. Kemudian sebelah dia maksud bagi setiap perkataan ataupun konsep tersebut. Okey. Masa nak tulis tu pause dulu video ni. Pause tahu tak pause? Berhentikan video ni. Kemudian salin. Sebab cikgu nak straight je, tak tunggu awak dah. Yang kedua kita akan belajar hari ni adalah berkenaan dengan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Dalam peristiwa sejarah, dia mesti ada 2 benda. Satu sebab, satu lagi akibat. Macam kehidupan kita hari ni lah. Apa yang kita buat hari ni ada sebab dia, ada akibat dia. Ada orang hari ni dia mencuri. Sebab dia apa? Sebab dia lapar. Tak ada duit nak beli makanan. Kemudian ada orang hari ni dia buat perkara-perkara yang tak baik, yang tak bagus. Ada sebab dia kenapa dia buat benda tu. Dia tak saja-saja buat. Hari ni aku nak pergi lempang orang lah. Kenapa? Tah saja. Kan? Hari ni aku jumpa orang tepi jalan hari ni, aku nak tendang dia. Apa hal? Tak ada apa saja. Ada tak macam tu? Ada tak berlaku macam tu? Tak ada. Tak ada.
Bila kita buat sesuatu, mesti ada sebab. Tak masuk kelas hari ni, tak belajar hari ni pun ada sebab dia. Internet tak ada. Phone rosak. Laptop rosak. Semua rosak. Tab rosak. Ada sebab dia. Tak buat kerja. Tak tulis nota cikgu suruh buat tadi. Pun ada sebab dia. Buku tak beli lagi. Buku tak beli lagi, carilah kertas kosong tulis. Pensel patah pula. Ada sebab-sebab dia. Tapi awak beruntung sebab cikgu rakam masuk dalam YouTube. Bila-bila masa awak boleh rujuk balik, boleh buat balik kerja ni. Kan? Kalau kat kelas, kat sekolah, sekali cikgu cakap, sekali tu je lah. Awak ingat ke tak, suka hati awak Kan? Bagi yang rajin, dia akan cari cikgu balik. Tanya, kena buat apa? Yang tak berapa nak rajin tu, tak ingat tu sudahlah. Biar je lah. Selalu buat kan? Okay? Kajian terhadapnya akan memudahkan pemahaman tentang peristiwa sejarah yang berlaku. Contohnya, sambutan Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik sekolah yang bertujuan untuk ini sebab dan akibat. Sekolah buat majlis Hari Anugerah Cemerlang. Ada sebab dia. Bukan saja-saja sekolah nak buat majlis Anugerah Cemerlang. Sebab dia, yang pertama nak hargai murid yang cemerlang, yang dapat 6A, yang dapat 5A, yang dapat 4A dan sebagainya. Okey? Kemudian ada orang marah. Apa pasal cikgu buat majlis anugerah cemerlang? Kesianlah budak-budak yang tak dapat A semua ni. Dah tu, tengoklah sebab yang kedua. Nak naikkan semangat murid untuk belajar. Jadi bila kita buat majlis anugerah cemerlang ni, yang tak berapa cemerlang tu, yang tak dapat A tu, kita nak naikkan semangat dia supaya dia lebih rajin belajar. Yang kau nak sedih-sedih, kenapa? Belajarlah bagi dapat 6A. Kan? Ni masalahnya. Buat anugerah cemerlang tak boleh. Nanti ada yang kecil hati. Nak ikut orang semua kecil hati, beratlah kita tak dapat buat semualah. Kan? Sama macam Facebook kan? Ada orang tulis dalam Facebook. Jangan berkongsi apa benda semua. Makan apa, pergi bercuti kat mana, beli itu, beli ini. Jangan kongsi. Nanti orang yang baca Facebook yang tak mampu tu sedih. Apa hal? Dah nama pun media sosial. Dah nama pun Facebook. Tempat kita berkongsi. Bila kita tengok kawan kita beli itu, beli ini kan. Beli PS4, beli PS5. Pergi melancong itu beri motivasi kepada kita. Aku nak juga macam dia ni lah. Aku nak belajar sungguh-sungguh lah. Aku dah besar, aku dah kerja besar. Dah banyak duit, aku nak pergi melancong seluruh dunia. Atas kita nak ambil benda tu sebagai positif ataupun sebagai negatif. Awak ambil benda tu sebagai negatif, negatiflah dia. Nak ambil positif, bagus untuk awak. Nak marah orang, jangan post ini. Takut kecil hati, jangan kecil hati itulah. Uninstall Facebook tu. Yang kecil hati tu uninstall Facebook. Jenuh pula kita pula ni. Dah nama pun Facebook, media sosial untuk berkongsi. Jadi kita berkongsi. Boleh. Itu sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi dua benda je kita belajar. Tak payah banyak-banyak. Dua benda saja. Satu adalah berkenaan dengan konsep ruang dan masa. Kronologi tu apa, dekad tu apa, abad tu apa, alaf tu apa, Masihi, sebelum Masihi, zaman. Kemudian sebab dan akibat. Yang perlu awak salin adalah konsep ruang dan masa ini yang kotak ni. Nak salin, postkan dia. Boleh? Siapkan salinnya ni. Kemudian, bila dah siap yang itu, kerja rumah. Kerja rumah. Cikgu nak awak buka buku teks. Buka muka surat. Mana tadi? Buka muka surat 14. Cikgu nak awak siapkan muka surat 14 ni. Siapkan muka surat 14 ni dalam buku nota. Buku nota sejarah tu. Ni. Siapkan ni Tulis latihan. Kemudian
Nombor 1, salin soalannya. Sejarah merujuk peristiwa yang pernah ataupun sudah berlaku. Siapakah sejarawan yang menyatakan pengertian di atas? Terus tulis jawapan dia. Kalau jawapannya A, tulis A. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu K. Kim. Kalau awak pilih A, tulis A, nama dia. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu K. Kim. Yang B dengan C tu tak payah tulis dah lah. Tulis jawapan je terus. Okay, kemudian terus kepada soalan nombor 2. Sumber sekunder dikenali juga sebagai apa? A, sumber pertama. Tulis sumber pertama. Yang B dengan C tu tak payah tulis lah. Okay. Kemudian yang bahagian bawah ni isikan tempat kosong. Pengertian sejarah. Tulis apa yang awak faham berkenaan dengan sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang sudah ataupun benar-benar berlaku pada masa lalu. Kemudian yang kedua, 2 jenis sumber sejarah. Tulis 1, 2. Okay. Siapkan. Dah siap? Ambil gambar. Hantar kepada cikgu. Personal. Jangan masukkan dalam grup kelas. Hantar personal kepada cikgu. Okay. Sebab ramai mungkin cikgu tak sempat nak reply. Jadi tak apalah cikgu tak reply pun. Cikgu dah siap tanda, cikgu reply balik kepada awak semua. Okay. Dah siap, ambil gambar. Okay, ada 2 kerja. 1 kerja rumah ni. Yang kerja rumah yang ni, yang muka surat 14 ni tak semestinya siap hari ni. Okay, maknanya awak kena siapkan sebelum kita jumpa balik pada hari Rabu minggu hadapan. Maknanya awak kena hantar kepada cikgu kerja ni selewat-lewatnya pada hari Selasa minggu depan. Okay. Kalau siap hari ni juga, hantar teruslah hari ni. Okay. Kalau siap hari ni juga, terus hantar hari ni. Tapi selewat-lewatnya pada hari Selasa minggu hadapan. Okay. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Okay. Jadi, kalau tak faham, boleh WhatsApp cikgu. Siang hari je. Malam-malam tak payahlah. Siang hari saja. Nak hantar kerja sekolah pun sama. Siang hari je. Kalau tak sempat hari ni nak hantar, hantarlah esok. Tunggulah waktu pagi. Nak kejar masa pergi ke mana. Cikgu tak ada ke mana-mana. Hantar je. Kalau cikgu pergi ke mana-mana pun handphone sentiasa ada. Hantar. Okay, siapkan 2 kerja tersebut. Kita jumpa balik minggu hadapan pada hari Rabu. Waktu yang sama. Kalau tak ada perubahan apa-apa jadual. Okay, kita jumpa balik. Assalamualaikum.